Jadi kita sambung dulu tuan. Sambung. Jadi kita duduk di PPD ni, tak ke unit apa pun, di SKP tu kita kena tahu lah, tak? Kita tak boleh khabar saya bagian lain. Standard kandungan ni, mudahnya ayatnya tajuk besar. Kalau bahasa Melayu, kemerang membaca. Kemerang menulis, ya, tu tajuk besar dia. Kemudian standard pembelajaran pecahan dia. Kalau baca petikan jatuh. Kalau mendengar betul-betul mendeklarasikan sajak contoh, itu pecahan dia. Standard prestasi ialah tahap tadi lah. Tahap TP sampai TP Nang itu. Kita balik dengan bank sekolah. Bank sekolah TP Nang tu mau bong kali. Tahu? Tapi kalau bank Nang, kalau bank satu hok bijak kali. Kita TP Nang ni hok bijak sekali. Boleh tak? Okey. Kita tengok dia gini. Secara umumnya tahu dan faham, tahu faham boleh buat, tahu faham boleh buat beradak, tahu faham boleh buat beradak terpuji, tahu faham boleh buat beradak misali. Secara umum tu. Apabila pergi pada subjek pula, dia akan adalah huraian satu tu tahu kenapa. Tahu? Matematik gini, bahasa Melayu gini. Dan apabila tu nak WTP, SP yang kita ajar itu, standard pembelajaran yang kita ubah jadi objektif pembelajaran. Kita ubah sikit ke, kita tambah ke, kurang boleh. Tapi bukan ambil bulat-bulat. Jadi, kita tengok belakang dia SP lah. Situlah yang betul-betul menentukan TP yang kita ajar itu. Boleh tak? Ini secara umum ni, tahu orang boleh buat, kita tak ada apa lah. Tapi, contohnya matematik. Tajuk polygen. Polygen. Kalau TP1, pengetahuan asas tentang integer, pecahan dan perpuluhan. Asas je, baru TP1. TP6 mengaplikasikan pengetahuan dan kamera sesuai tentang nombor nisbah. Jadi pada kita kena tengok tu TP tu. Gitu. Acik, saya tambah sikit. Sebab itulah di SKP perlu dibawa sentiasa bersama dengan guru dalam ataupun semasa proses PDPC. Jadi kalau kita tak tahu tu kita boleh terus rujuk. Cumanya TP now tu bukan boleh senang lah macam kata kalau SPM kau anak kita banding macam A+ lah, tak berang. Setengah sekolah memang tak ada seorang pun. Beberapa sekolah je tu baru bahasa Melayu. Belum mak tambah belum bahasa Inggeris lagi. Jadi TP now sebenarnya tu para cikgu tak boleh beri sebarangan. Biar budak tu memang orang kata boleh jadi contoh teladan kepada orang lain, suri teladan tau. Maksudnya kalau cikgu Alin tengah mengajar, tiba-tiba tuang berusaha panggil, cikgu Alin tinggal, dia kata boleh sambung ni. Aziz pergi sambung maknanya macam cikgu Alin juga, dengan molek budak pagi, tak mula dia aku, macam gitu, apa tu tipin lah. Kalau karangan budak-budak dalam kelas dia tu, dia boleh tersalah dan dia boleh betul. Karangan dia memang jadi contoh dah, dia boleh betul, tak kena sini kan. Sebab tu kata, bahawa tipinang ni tak boleh beri sebarangan. Kalau saya bandingkan A+ dalam aspek lah, tak barang. Kalau barang nak senasib barang A+ belaka, tu habis kena sedih pun. Lebih kurang tipinang budak, lebih kurang je bahan tipinang. Tak betul, itu. Okey, boleh kita proceed Ya, kita susah kepada apa ni kalau dalam bilik selayang tak kan. Okey, boleh nampak sekarang kan? Okey. Slide boleh nampak? Moderator. Okey. Sebab tu lah bagi saya lah pandangan lah. Jelas. Dah bunyi tau? Tak clear lah. Tak clear. Ya. Tak boleh teruskan. Tak clear, teruskan. Teruskan. Hello. Hello. Tak clear? Okey, clear. Sekarang clear dah. Okey. Sebab tu saya lihat bila TP ni, TP ni seolah-olah ni sebagai satu jaminan kualiti kepada kualiti budak. Ya. Lepas tu apabila dikatakan dikatakan bahawa UPSR dibatalkan pada tahun ni, saya melihat bahawa kementerian juga akan menggunakan TP ini sebagai salah satu untuk mengenal pasti budak-budak yang mungkin yang ke asrama penuh ke, ataupun dia akan diberi satu ujian semula yang mana akan senarai semoknya ialah salah satunya ialah TP ni. Saya rasa ini adalah satu perkara yang besar dan
kita perlu ambil cara lah mengenai tahap penguasaan, dan apabila kita berada di sekolah, kita nak pastikan cikgu-cikgu gunakan ni dalam di SKP dia supaya nampak jelas berlakunya TP pada setiap pembelajaran dia. Jelas. Jelas. Sebab itulah seperti mana yang saya kata tadi, di SKP ni kita perlu buat PL dari semasa ke semasa. Sebab di bahagian hadapan tu dia ada banyak sangat benda yang boleh kita revise dari semasa ke semasa. Bila ada satu isu, kita rujuk balik pada di SKP. Okay, terima kasih Ajli. Okay, boleh proceed Ajli, Aziz? Boleh. Lagi. Okay. Aji. Dia lagi. Proceed. Aji. Okey, aktiviti yang guru boleh lakukan semasa proses PDP dan apakah bentuk pengajaran yang perlu dijalankan. Ya, okey, Haji Aziz boleh terang ni. Okey. Ni kita akan jumpa semula belakang lagi. Saya semua sebut dah yang TP1 TP tadi. Okey. Dan instrumen tu kita akan terang kat depan ni. Sama proses PDP tu. Individu berkumpulan macam-macam, semua kita boleh taksir. Yang penting pengajaran hari itu budak berbuat supaya kita boleh taksir situ. Ya, penerangan akan daripada slide belakang lagi. Okey. Sebab kita masih macam tak banyak. Okay. Ini bukan jeli terang tak dia? Ni. Ini kita boleh nampak lah melaksana taksir. Cuma yang kita nak highlightkan di sini adalah PDP dan pentaksiran kita jangan pisahkan. Sebab bila berlaku saja aktiviti yang dirancang, maka bermulalah pentaksiran di situ. Okey. Haji? Yang semula. Bagi yang pelaporan dan perekodan tu, nombor 4 tu selepas nombor 4 ada. Ya. Itu pelaporan berlaku sepanjang masa. Jadi ada orang tanya, evidence kena guna barang transit ke? Wajib ke? Dia itu sangat penting. Memudahkan cikgu. Ada setengah sekolah saya pergi, memang dia buat dah. Kerja besar pun itu nak buat. Nak buat kerja besar, isi ikut tajuk. Dia senang lah. Tapi sebenarnya tak wajib tapi memudahkan. Kalau orang tanya wajib tak wajib tapi macam sunat muakkad lah mudah. Tapi sebenarnya tak kisah dalam bentuk apa. Kalau orang tanya, ni tak bukti je. Sebab itulah kerja buat murid tu, buku latihan, buku kerja kumpulan, simpang. Sebenarnya dia apabila tembok okey je, yang tidak valid itu je, jarang je beberapa orang tanya kalau anak dia memang lemah modah, tiba-tiba dapat TP rendah dia dah ising. Tapi kalau cerdik, kalau tak marah yang dapat 5, 6A semula gitu, dia tak sabar budak ni 5A 1D, Semelayu pula tu D. Gitu lah. Yang kata tembok okey orang lain ada benda. Jadi kita rekod tu kena ada bukti. Sebab tu paling penting saya mau kerja budak kau cikgu. Itu penting sekali. Mana anak saya masa Melayu TP 2 dah lepas ni. Tunjuk karangan banyak merah dia biru. Ya. Terima lalu. Gitu. Ataupun Aziz untuk perekodan ni, kalau kita rasa macam beban sangat nak simpan semua hasil kerja murid tu, kita juga boleh ambil video, kita juga boleh ambil gambar, kemudian gambar dan sebagainya. Ya. Kerja murid dia tak kalau macam buku rekod tak ada simpan, murid simpan, kita pinjam, tunjuk. Okay. Mungkin kita boleh ambil lah sebahagian. Jadi kalau sahabat-sahabat pegawai bila turun ke sekolah, mungkin boleh minta macam mana, boleh tanyalah bagaimana kaedah cara guru membuat perekodan. Okey, boleh Haji? Ya. Betul. Dari segi pelaporan, kita dah ada template yang KPM keluar yang 3.0i. Kena tahu tu berapa itu. Sebab yang salah sebut 4.0 tu ialah e-buku rekod. Ada tak masalah. Yang PBD 3.0 ada I pula. Tu yang kita guna pakai seluruh Malaysia tau. Gitu. Dia juga offline yang tidak apa. Template perekodan. Pelaporan 2 kali setahun dia. Tapi dalam template pelaporan ni juga kita boleh guna juga untuk perekodan. Boleh. Ya. Dia kena share lagi.
semasa PDP sehari-hari yang tu, kita sebenarnya diminta tanda menguasai ngedok je. Lepas ngedok je TP3 tu. Tetapi memang ada cikgu yang letak TP sudah. Dia takut susah belakang hari. Tak apa kok, jangan tersalah. Jangan tersalah. Tapi kalau dia tahu, raik. Oh ni pakar. Memang raik teman dia menguasai tu. Oh pakar tak kuasai. Tak apa kok. Tapi saya tak apa gitu. Saya nak TP. Tak apa. Bila letak TP5 mana yang menguasai tu. Mungkin senang nak tengok belakang hari. Tak apa kok aku. Okey, baik aku teruskan. Okey. Tak aku suruh ni dia. Sedap. Okey. Ni yang kementerian tetapkan cikgu 5 ni aktiviti untuk budak tahun 1 hingga tahun 3. Tahu? Dia cadang tetapi cikgu ingat satu kuis, permainan, main peranan, bercerita, projek mudah. Tapi yang penting lagi nama tu dan lain-lain. Sekiranya 5 ni kita sudah nak masuk dengan mana-mana aktiviti, guna dan lain-lain. Dan kita sebutlah aktiviti tu. Saya ambil satu-satu kan, bercerita ni satu mungkin bila mendengar dapat tutur dalam bahasa Melayu, dia cerita pada suatu hari ada seorang budak bernama Samsu. Sehari je nama Samsu, hari lain nama lain. Pasal cerita pada satu hari lalu. Kena betul tu. Boleh kat gitu, dan betul pelauk. Tapi boleh kat buat cerita, dia cerita hal ni cikgu tu cerita tentang telefon bimbit awak Kita kat COVID-19. Maksudnya COVID-19 boleh kau? Apa yang tahu tentang COVID-19? Maksudnya gitu ni. Basuh tangan. Okey gitulah. Maksudnya bukan saya bercerita mesti budak prepare pelak dari rumah. Itu satu daripada bentuk bercerita. Apa-apa saja cakap tentang sesuatu. Soalan aku nak tanya. Kalau sebab ada yang bertanya ni, misal kata dalam PDPC, cikgu tak mau ambil belaka yang 5 aktiviti ni. Boleh atau tidak? Tak apa. Kadang-kadang memang ada perkataan tak sesuai. Yang kedua, ayat saya guna dengan kawan-kawan ayat taklid. Katakan gini, saya ambil main peranan. Main peranan ni kata lain berlakon. Pakat kan untuk pergi ke laut. Maksudnya persediaan tu dalam payah. Boleh buat yang sekali. Kostum. Ataupun je main waktu peranan. Cikgu tu Rosli Ngazi mau berlakon, mau jadi penjual, seorang jadi pembeli, 2-3 orang jadi pembeli contoh. Itu satu cara main peranan kau. Orang jual air. Walaupun cikgu tak guna 5 aktiviti yang dicadangkan ini, tapi aktiviti yang cikgu buat itu, yang cikgu rancang itu mestilah aktiviti yang berbentuk hand on. Betul. Budak berbuat Boleh membuat, mesti hands on dan ada elemen keseronokan dan juga deep learning. Ya. Okey. Saya kira satu-satu kan. Kemudian katakan main peranan. Dia main peranan. Katakan cikgu buat kumpulan. Kamu tukar tulis. Seorang lagi tukar betang. Seorang tukar pandangan. Dia boleh taklidkan kepada main peranan kau. Seorang lagi tukar tengok main peranan kau. Tapi cikgu nak perhatian ni. Pak hari ni kita tengok tukar peranan pula orang lain. Dia tukang betang pula supaya kita boleh taksi Maksudnya waktu pun cikgu boleh taklid kepada kaedah apa tadi main peranan. Boleh juga gitu supaya senang. Ada banyak soal jawab. Tidak kadang-kadang payah. Jadi kita boleh taklid. Permainan download ke selang kata ke macam-macam. Learning kan banyak permainan yang ramai yang ICT lagi banyak. Kuis dalam 2 bentuk. Kuis dalam bentuk biasa boleh, dalam bentuk digital boleh. Kahoot. Apa tu? Kuis. Kahoot. Kuis siapa Aziz jadi kuis. Jadi boleh belaka. Projek mudah, dia kata je mudah, ada payah juga kerja kursus geografi sejarah tu tak mudah. Tapi nama tajuk projek mudah. Budak-budak kelepar. Maksudnya ambil tanah liat, buat burung, contoh ambil pelatih sing, buat gajah, tu projek mudah, tu buat taman mini ke tak? Mana kita? Sebenarnya ni budak seronok lagi ke dah esok nak buat pak taman nak tambah, buat pokok dah siap lagi. Yang mana gitu. Kalau tanam pokok? Menanam pokok. Menanam pokok ajak mudah tu. Maksud projek mudah. Dia supaya budak berbuat dan budak rasa seronok nak hari situ. Bila bercerita dia suka. Jadi main peranan. Baik. Okey.
So ni adalah toolkit yang kita boleh tengok lah bila ada. Okey, Cikgu Ajar saya boleh cerita sikit pasal TP ni? Dia ni tadi ni dia ambil daripada standard kandungan pecah pada standard pelajaran. Cikgu faham tak? 1.2 tak? Itu standard kandungan dia. Mendengar bertutur. 1.2.1 dia bagi kepada mendengar bertutur tentang benda apa pecahan dia. Tak? Jadi. So, mesin ini contoh yang gabungan beberapa kamera sebab kita ada penggabung jalinan kan. Yang 4 tu seni bahasa Jeliau. Jadi apa aktiviti pada hari tu cikgu ni buatlah bentuk ni senarai semok je ni. Jadi item 1 hingga 4 tu adalah standard pembelajaran tu. Yang atas tu standard kandungan, yang bawah tu standard pembelajaran yang ada pecahan 1.2.1, 4.1.1. Dia gitu. Dapat tu kalau dalam bahasa dia panggil seni bahasa. 5 buat tata bahasa. Jadi dia mengajar benda ni. Jadi dia nak elak ni atas setiap murid. Tapi ni lelah sikit sebab seorang murid selab orang tu. Jadi sebab tu yang pentingnya memang kalau nak moleknya gini tapi kena 5-6 kelas hari pula dan sebagainya lelah ikut cikgu kata satu nak masuk akal nak masuk kelas lain pula dah. Jadi penting sekali aku karang. Profesional jasma orang kampung tu. Jadi ni satu boleh contoh toolkit dia cikgu. Dak apa je kalau cikgu boleh buat gini sangat bagus ni. Tapi aku tak tahan cikgu. Gitu. Bagus. Mesti tu dia buat TP tadi dah. Gitu. Ada salah tak cikgu? Tak tanya tak apa. Sebab kita nak turun ke sekolah apa ni PPD jadi penting. Tak ada IPSA dengan PT3 ni. Haji? Ya. Pada borang ini juga, selain daripada kita meletakkan TP tu, kita juga boleh tick saja kan sama ada murid menguasai ataupun tidak. Ya, boleh. Tu saya kata yang dia tu. Ada cikgu buat gini. Ada cikgu kait dengan pakar je. Dia pakar tu bermakna pada tahap 1 dan 2 lah TP tu. Dah lepas. Bermakna selesai saja semua standard pembelajaran barulah cikgu akan menetapkan tahap penguasaan pada standard kandungan. Bagus. Habis satu SK dari pilih dah ni wajib kena ada TP. Gitu. Kalau ada 8 tajuk ni 8 kali ya TP tu. Lain tu boleh pakai right je lah. Tak ada salah tu Saya dah nampak gunanya. Sebab ini sangat penting. Siap siap. Okey gini. Boleh Okey. Ambak pergi buka dengan Imbang. Saya boleh teruskan. Haji teruslah. Ada apa ni cumanya ni je ni contoh-contoh kita panggil toolkit. Assalamualaikum. Ya. Boleh tak saya bagi respon? Salam kata. Ni berkait dengan kalau murid pemulihan lah. Murid pemulihan. Pemulihan okey. Macam mana pertama kalau dari segi pegawai lah untuk bantu sekolah berkait dengan pemulihan ni dikaitkan dengan PBD ni. Macam mana di situ pegawai boleh main peranan kat situ lah. Maksudnya Gudin peranan utamanya dimainkan oleh pegawai pemulihan kau kita ni lah? Betul. Ke semua sekali? Pegawai pemulihan khas lah. Tu tak? Juga perkongsian kepada pegawai-pegawai lain. Macam gini. Soalan jawab ke? Nak soalan jawab ke mana? Siapa saya soalan jawab ke? Haji lah jawab. Aku Alin nak jawab ke? Dia gini, contoh gini baru ni apabila selesai kita buat OTI 1 tu, Cikgu Ali minta dah data murid yang 6 IAU. Memang banyak besar lah jumlahnya baru ni, mula-mula memang gitu lah ke lah. Dan memang tujuan bila 6 itu confirm lah dia tidak melepasi tahap. Dan ke kalau untuk Terima kasih. Saya kaitkan dengan ni PBD tahap 1. Ya. Yang kita lebih beri keutamaan kepada murid tahap 1 lah berkaitan dengan pemilihan ni. Tahap 1 bila budak tu tak lepas TP3 memang pihak sekolah kena buat pemulihan sehingga dia boleh. Tapi macam biasa tidak semuanya boleh. Katakan contoh budak tak nak baca bila keluar TP habis satu SK dia akan keluar TP. Jadi
Dia tak lulus, dia tak lepas tahap penguasaan minimum tu TP3, cikgu akan buat. Tapi dalam buat tu ambil masa juga, mungkin pada peringkat awal masa kekal tak melepasi juga kering. Tapi mungkin dalam masa yang lama mungkin ada yang lepas, tapi bukan semua tu bukan biasa dah. Tapi memang cikgu kalau tengok dalam ajar ni yang tak lepas cikgu kena buat pemulihan. Apa cara pun, kalau tambahan ke petang ke, yang lepas cikgu boleh buat pengayaan. Maksudnya gitu. Baik tengok, itu memang tugas cikgu sekolah dan pegawai kita nak bantu lah setakat boleh bantu. Saya pun nak tengok, saya nak ajar budak yang tak nak baca, tak ada kamera tu. Biasanya jadi E tu benar punca utama, tak ada baca saya tengok. Orang lain tu sikit sangat je yang gagal kerana dia boleh baca dan boleh ngira tapi gagal jarang. Lihat, Haji Liau. Pertama bagi saya lah. Sebenarnya dengan adanya aktiviti-aktiviti ni, aktiviti-aktiviti yang ditetapkan dalam PDPC guru, jadi guru kena merancang betul-betul sebab guru dah kenal murid dia. Jadi mungkin murid yang mempunyai keupayaan yang rendah itu perlu lower downkan bahan tersebut. Mungkin ada banyak kaedah. Jadi mungkin apa-apa pun perancangan itulah yang perlu diberi penekanan. Mungkin pegawai kita bila pergi sekolah tu mungkin tengok dulu kenapa murid ini tidak melepasi tahap 3. Ya. Saya kena pegawai tu boleh buat dia. Berdasarkan kepada 5 aktiviti tersebut, kita tengok balik aktiviti itu macam mana. Adakah ianya untuk semua murid ataupun adakah ianya meliputi murid yang pelbagai aras dalam satu kelas. Saya punya pandangan lah hasil daripada lawatan-lawatan saya ke sekolah. Jadi berapa? Sebelah 45? Ada dang ni. Udang. 12. Dia alik bagi. Takdiran guru? Okey, dia biar tu. Itu lebih cikgu ni aja kita seterusnya. Okey. Lagi. Okey. Ni penting aku ni. Penting bukan kita sebenarnya cikgu di sekolah, tapi kita nak tahu. Sebab mungkin kita nak bimbing ciri-ciri pentadbiran aku ni. Ciri-ciri pentadbiran yang pertama, kesahan. Maksud kesahan tu cikgu, orang boleh terima keputusan TPR tu yang kita beri tu. Berdasarkan data yang ada, orang boleh terima. Contoh ni, kalau di pejabat, siapa boleh APC tahun ni? Apa buah? Cikgu saya di. Sabodoh. Dak tidur malam. Siang tidur dak bangun. Ni dia tidur malam. Siang puasa bang. Maknanya tu sabodoh. Itu ayat sabodoh tu. Ambo tu. Biye bo nawi APC. Ketua saya si Allah. Astagfirullahalazim. Ayat tu. Itu masuk ke saham baik tak? Masuk ke saham tu. Mana orang terima? Mana sabar? Ada apa budak tu? Di Pinang. Budak tu bijak. Mahal dia awak ni kalau awak lukisan Allah. Hidup tu celaki orang. Hidup orang. Macam mana Nova pula jadi macam gitu. Ana Bali. Kalau dia buat lukisan air titik atas dalam misal tu, cikgu pergi salah tisu ingat. Hidup. Hidup. Ni kalau kira orang jadi perut TV1 lah. Gitu. Orang. Maksudnya gitu juga. Tapi tu dak tu apa budak tu TV1 dak sabar. Dak sabar apa? Malah dak ni. Dak ada cerdik. Dak jual tu. Dak amak cikgu. Maknanya orang terima tu. Dak laudoh dak juru lah. Kalau udah juru lagi. Okey, terusnya. Okey. Kami masih muda agak dah sahkan ayat je. Okey lagi. Mana yang orang boleh terima? Gitu. Keboleh percayaan ke tak? Contoh gini, 2 karangan yang habis kau sama je. Kalau aku dapat cikgu WTP5, betul lah karangan tiru dia aku tak sedar. Karangan lain ke, dia tiru. Dia tak sedar pasal saya maaf. Dia tahu, dia kawan kelas tu dah TP3. Dia TP5. Jadi orang TP5 dah akan mari jumpa cikgu. Jumpa betul lah. Budak marah dia dapat D, tak boleh A, tak jumpa semula ada ke setakat ni. Orang sebab semula sebab dia boleh A, biasa dia D. Mau dia semula sebab boleh A ni biasa kamu D.
ada manusia lagi setakat ni. Tahu. Jadi kita mesti tanya. Warna ayat guru yang saya kan. Dah apa dah? Tak sama. Dia tiru je. Ya benar cikgu tu. Benar aku nak test mu nak anggap mu mengaku dah. Tapi maksud saya, dua karang api sama je lari banyak. Kalau sikit-sikit mungkin tak apa. Atau pertimbangan lain gitu. Jadi dua benda berbeza. Kalau kita makan berbeza, yang ketara memang tidak ada kebolehan kepercayaan tau. Dan kita kena konsisten. Kalau hari ni kita begitu, budak bercerita cara ni kita tipi-pak, esok budak bercerita sedap hari tu rendah boleh je kena panggil benda kekal gitu, konsisten gitu. Esok pun kita juga. Tu masuk kebolehan kepercayaan tu. Lagi. Ni kita nak kau cikgu kayak aku tanya aku ni. Kita memang nak buat learning, kita duduk cepat kan. Kebolehan takbiran tu beres sebab kita ada dah template yang 3.0i tadi. Jadi terjawab ni. Lapor dengan template tu, rekod lah apa cara sekalipun. Jadi kata dia nak ambil gambar boleh. Nak tu boleh, nak buat apa, video boleh, tak kisah. Dia ada tarikh dan sebagainya, apa. Yang penting dia boleh tunjukkan pelaporan. Pelaporan selesai sebab ada dah template tu. Memang semua guna ni. Jadi mudah urus ni. Lagi. Jadi teruskan. Julia. Ada? Okey, terpasang. Dengar. Tak pergi ke? Gigi. Ada. Boleh. Okey. Skor kena tepat. Maksudnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan cikgu. Cikgu macam kita sebenarnya ni macam kita makan kita biasa kertas juga ni. Cuma ni mungkin dalam bentuk mendengar bertutur, mungkin dalam bentuk membaca dan sebagainya, tapi macam tu lah, ia kena beri yang sesuai dengan tahap persembahan juga. Sini kadang-kadang kita boleh bincang orang lain, kalau budak gini mau apa, macam nak harangan aku ni, aku tipi pak sabar budak gini, boleh juga bincang dengan kelas lain tau. Lukisan gini, sabar dak aku tipi 5, aku tak nak sampai dah. Tak sabar lah aku setara ni baru tipi 4 kita boleh berbincang supaya ada objektif dan dia lebih selarah dengan kelas lain. Boleh bincang lain walaupun yang kita kira sesuai. Dan dia rujuk standard prestasi dia. Tu tak lagi. Supaya tak lagi kata apa murid gini tipi 4 kisah ni. Tengok ni tipi 4 benda pun ni pecah dia ni. Gitu. Lagi. Ada yang setuju dia. Dah. Pemudah tafsiran. Mudah tafsir apabila kita beri TP1 ada justifikasi dia. Sebab apa satu serang awak dia. Sebab apa dapat TP1, TP2. Ni tak nak baca. Takkanlah nak dapat TP3 baca dah anda Arab. Maksudnya gitu. Lepas tu tidak diskriminasi. Tak boleh. Ni boleh berlaku. Masa peperiksaan sebenar tak berlaku macam TP3. Murid kita makan lebih rendah sejak cikgu sendiri biasa. Cikgu kita sangat tinggi integriti dia. Tapi untuk PBD ni kita susah hati sikit, risau sikit, saya takut ada diskriminasi. Warna budak ni dah baca movie TP3. Saya nyata tu yang maku. Tak mahu tu. Ini anak kawan aku nak gumang ni takkan kena TP2 malu kat gumang. Biar TP3 ambil hati jangan. Ya. Lagi maknanya. Okey. Maksudnya gitulah dia jangan ada diskriminasi calon tau. Kena walaupun nampak PBD tapi kami kira ni dah sepahala ni. Ini kita boleh relate kepada apa benda ni, accountability tadi. Dalam slide yang sebelum ini kan telah yang PBD ni lebih kepada accountability. Okay. Ada soalan habis ni? Julia. Ini Julia. Okey. Sebelum tak ada soalan tak? Tu. Saya suka ada soalan Pak. Saya pun tak mahir sangat. Sekurang-kurangnya soalan cikgu ni, kalau saya dah jawab, saya akan rujuk pihak atas dan kita boleh kabur semula bila masa je sama kita ni. Dalam WhatsApp pun boleh. Tapi biar ada persoalan, kan anggur-anggur. Kalau pergi sekolah kau tanya, kita garuk balik, ya bukan bagian ni. Cikgu Azim ni bagian ni. Kita kalau kita boleh jawab, insyaAllah terjawab.
Tapi kalau tak boleh jawab ni jangan reka. Nanti saya akan kabur semula, saya akan rujuk dulu. Saya biasa begitulah. Saya kata kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya akan kabur semula lah. Jangan jawapan kepada cikgu-cikgu dan jangan jawapan kepada budak-budak kalau kita mengajar, kalau kita tak tahu. Gitu tak? Saya rasa gitu lah. Tiada salah aku. Jadi saya sambung lagi kepada masih lagi di premis di bawah pelaksanaan PBD, itu proses pentaksiran berterusan sepanjang PDPP. Ya, kalau sahabat-sahabat pegawai kita recall balik yang kami SISC Plus dan juga SIP Plus sentiasa menggunakan short form iaitu AAL, AFL dan AOL. Jadi tiga benda ini, pentaksiran ini mesti berlaku di sepanjang PDPC. Okay, kita tengok ya. Jadi peranan guru sebagai pentaksir perlu menentukan objektif pembelajaran berdasarkan kepada standard pembelajaran. Okay, standard pembelajaran yang diberi dalam DSKP tu kita perlu ubah tuai untuk menampakkan ada kebat di situ. Ini cerita lain pula lah ni. Ya, jangan terus ambil supaya nanti kita tak boleh nampak yang objektif itu objektif pembelajaran itu boleh diukur ataupun tidak. Yang menepati kebat ataupun tidak. Kemudian peranan guru sebagai pentaksir juga perlu merancang dan membina instrumen pentaksiran. Ya, itu dari segi lisan, pemerhatian dan juga bertulis. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pentaksiran, merekod hasil, membuat analisis maklumat dan akhir sekali membuat laporan dan tindak susul. Apa lagi? Kenapa murid ini tak boleh membaca? Apa lagi tindakan yang guru kelas ataupun guru mata pelajaran perlu buat terhadap murid ini? Okey. Okay. Ini perkongsian masa saya buat bimbingan pendidikan Keselamatan Jalan Raya pun di sebuah daerah. Dah sebuah daerah mana kan? Masa dia bentang lesson plan tu, mungkin versi pula mungkin terlepas pandang. Gudah dia. Dia dah. Dia bawah jalan raya. Lepas tu masa bentang objektif tu tak kena-kena dengan standard pembelajaran. Jadi saya kata mana tukar ke tak? Lepas tu dia mari jumpa lepas pada slot, dia tanya tak sama dengan KBSN tu ke sih? Maknanya kita bimbang marang kata ada gok gitu. Mana SP ada tapi bila objektif dia ke macam dulu dah tengok dah SP yang kita bimbang. Jadi cikgu kita kena tahu ni supaya kena tahu benda ni bahawa objektif pelajaran kita ambil daripada standard pelajaran, sama ada kita tambah sikit ke, kita kurang sikit ke atau kita ubah suat tengok keadaan budak tau gitu. Kalau budak sedikit mungkin ada tambah tau gitu. Kalau mungkin terkurang daripada SP tu, mungkin kita ubah suat saja je, tak tambah tak ubah suat ayat je dia gitu. Itu cara tu. Dia tambah dia marah pun kalau mari Allah tak tahu kala objektif pelajaran tak kena-kena dengan standard pembelajaran, tak buat gitu. Gitu je. Macam ni, objektif pembelajaran sebenarnya lama dah kami memberi pendedahan kepada semua guru, especially guru-guru daerah Marang. Tapi apa yang berlaku, objektif pembelajaran ni sentiasa dibuat dengan ditulis secara tidak menepati. Sebenarnya dalam objektif pembelajaran kita boleh rujuk kepada SKPM standard 4 guru sebagai perancang, di mana objektif mestilah SMART SMART ataupun memenuhi ABCD. Ini kena ambil slot lain lah ya untuk objektif saja. Okey. Terima kasih Haji. Ada lagi ke? Yalah. Okey. Kemudian kalau kita tengok di sini dalam pelaksanaan PBD kita ada pengukuran, kita ada penilaian dan kita ada pentaksiran. Ya, di mana untuk pengukuran adalah proses menentukan pencapaian kuantitatif. Berapa persen dah murid ni ataupun berapa dah yang murid ini berada pada TP-TP berapa. Okey. Kemudian untuk penilaian, proses memberi grade atau nilai kepada pengukuran.
Boleh jelas tak ni? Ataupun ajar si boleh jelas ni. Actually mahir ni. Ya. Sudah ya. Timbalah Maya ni. Okey, kemudian untuk pentadsiran, proses mengumpul data, membuat interpretasi dan juga membuat keputusan mengenai PDP pada hari tersebut. Okey, Haji ada nak tambah ke? Ada. Okey. Kalau kira ada dia, lewat. Itulah. Di belakang. Saya pun sebenarnya cuma kita tahu kalau pengukuran ni dia lebih kepada bentuk kuanti. Bukan kita tengok secara kuali. Mesti ada satu figure. 100% kalau murid ini dah mencapai dan menguasai, penguasaannya dah berapa persen? Ya, untuk kita 63% apa sakit COVID-19 kurang tu. Ya. Okey, boleh Okey, kemudian perbezaan sumatif dan formatif. Mana sumatif, yang mana formatif? Ini memang sentiasa ingat sesudah. Kalau yang peperiksaan biasa kita buat tu formatif ataupun sumatif? Kalau amalan peperiksaan kita. Contohnya peperiksaan pertengahan tahun. Sumatif ke formatif, Cikgu Aziz? Dia kata kalau tak formatif, saya mati lah tu. Dua-dua gini. Semati lah. Ya, dia gini. Dia akhir tahun UPSR tau. Itu memang semati panggil off learning tau. Off learning. Pentadsiran off learning dia panggil semati. Cuma kalau dalam pengajaran biasa dalam kelas tu, berakhir tajuk tu, habis satu SK, tu cikgu buat test. Dan dia memang tak mau buat dah pemulihan pengayaan pada tajuk tu. Dia akan berubah tajuk lain dan akan balik mula. Ada beberapa mengatakan itu juga dianggap sebagai off learning semati beliau. Ya. Okey. Jadi mungkin kita boleh highlight kan bila kita sebut sumatif ni adalah peperiksaan yang setara, yang selaras. Itu lebih kepada sumatif. Tapi kalau dalam konsep PBD, kita boleh juga mengaplikasikan sumatif apabila selesai satu gelung ataupun selesai sub-sub standard pembelajaran untuk SK. Boleh faham tak? Belik ayat tau. Maksudnya selesai habis dah SP1, SP1, SP-nya 1.2, 1.3, 1.4 habis dah kita tu. Jadi kita nak uji untuk satu SK. Jadi mungkin di situ kita boleh juga bagi satu ujian yang dinamakan sebagai sumatif. Tapi kalau formatif ni, formatif ada dua, iaitu assessment as learning dan assessment for learning. Kita akan tengok nanti. Okay, formatif ni bermaksud ongoing process. Dalam kelas tu, dalam satu PDPC, mesti berlaku. Guru bertanya soalan kepada murid, murid bertanya kepada rakan dia. Kemudian bila guru membuat aktiviti, murid boleh membuat penilaian kepada hasil kerja rakan-rakan dia. Itu adalah pentadsiran secara formatif. Ya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau ada kita pergi lagi pentadsiran Pentadsiran ni ada tiga. Satu ada pentadsiran ada dua sebenarnya. Satu formatif, satu sumatif. Yang formatif ni lah kita bahagi kepada dua, iaitu pentadsiran untuk pembelajaran ataupun dipanggil sebagai assessment for learning, dan pentadsiran sebagai pembelajaran sebagai assessment as learning. Saya lebih suka guna bahasa Inggeris, senang. For learning dan juga as learning adalah formatif. Manakala as learning, off learning yang kita uji, yang kita buat di akhir ataupun di akhir satu SK ataupun untuk OTI ke TOV dan sebagainya, itu adalah off learning. Jelas ke tidak ni? Ada soalan dia nak tanya?
Okey, kalau tak ada kita proceed Okey, ini saya pergi ke lebih detail ya. Bila kita sebut pentaksiran untuk pembelajaran ataupun assessment for learning. Apabila guru bertanya kepada kepada murid soalan, itu adalah pentaksiran for learning. Risang. Boleh Dalam bentuk risang. Dalam bentuk insan. Boleh juga dalam bentuk bertulis ataupun pemerhatian. Kita ada 3, itu kita akan tengok slide yang berikutnya. Ya. Okey, kalau untuk S-learning. Kalau S-learning ni cikgu ingat ataupun rakan-rakan ingat pentaksiran kendiri dan juga pentaksiran yang dibuat oleh rakan sebaya. Tetapi, kalau guru tidak membuat aktiviti dalam kelas, ada tak berlaku pentaksiran sebagai pembelajaran? Boleh berlaku tak, Haji? Tanya lain. Tanya lain tak tu. Saya tolong respon. Selepas ini tidak ada suara-suara dekat orang saksi je. Ya, supaya kita sama-sama. Ya? Macam mana? SIP tak? SIP. SIP ada. Sekarang ni SIP ikut kedua. Boleh beza tak antara pentaksiran sebagai pembelajaran dan pentaksiran untuk pembelajaran? Boleh beza ke tidak yang dua tu? Saya sedang mengikuti. Boleh pendapat kan? Cuma satu je di sini dalam konteks kelas katakanlah kan. Sebab bila kita kelas tengok cikgu kita dengan maknanya masa sesi guru dengan murid. Apabila cikgu kita post soalan kepada murid, katakanlah cikgu kita buat AAL assessment as learning dengan murid tu. Jadi, kalau cikgu dengan murid dia lebih kepada AFL. Okey, katakanlah dia tidak boleh menunggu lama. Maksudnya kalau guru dia terus jawab soalan. Jadi dia akan mematikan kreativiti murid. Jadi macam mana tu kat situ tu? Jadi antara alternatif supaya guru tidak memberi jawapan secara semerta, guru boleh meminta rakan-rakan yang lain untuk memberi jawapan. Minta pendapat daripada rakan-rakan yang lain. Okay. Dalam keadaan sebenar di kelas, bila kita turun, yang mana banyak berlaku? Boleh ninggau. Situasi yang pertama tadi memang berlaku, memang banyak berlaku lah. Memang 80% memang berlaku macam tu. Jadi bila kita turun ke sekolah sebagai PSS, sebagai Professional Support System untuk memberi bimbingan dan pementoran kepada guru-guru ni, kalau berlaku macam tu, kita minta supaya guru minta pendapat daripada rakan-rakan yang lain, bukan kepada murid A yang kita bertanya sebentar tadi. Boleh Okay. So is it clear kita nak dibezakan antara AFL dan AAL? Okay, saya ulang. Pentaksiran ada 2. Satu formatif, satu lagi ialah sumatif. Untuk formatif dibahagi kepada 2 pula. Satu ialah untuk pembelajaran dan satu lagi adalah sebagai pembelajaran. Macam mana kita nak beza untuk dengan sebagai? Sebagai ni adalah pentaksiran yang guru minta murid tu yang buat sendiri dulu. Cik kata, okey cuba awak nilai berapa yang awak nak beri dengan hasil kerja yang kamu buat. Ataupun bila guru merancang untuk membuat aktiviti secara berkumpulan ataupun secara individu, rakan dari kumpulan yang lain ataupun rakan-rakan lain boleh membuat pentaksiran kepada hasil kerja murid yang pertama tadi. Ke makin tak faham Boleh saya contoh ni? Boleh contoh.
contoh untuk sahabat-sahabat kita lah, supaya mudah faham sikit tau. Gini, saya beri contoh, cikgu masuk kelas, dia tanya budak secara lisan. Mungkin dia tanya seorang, budak tu jawab, ataupun dia tanya ramai-ramai, ataupun dia suruh budak tu tulis. Boleh kau? Tulisan ke lisan. Mungkin seorang tu mungkin dia tulis apa tu dalam kumpulan dia bincang. Tahu? Itu for learning tu. Lepas tu, kemudian Cikgu Julie pun suruh dia bagi kertas edaran ataupun suruh budak buka buku, cari makna tadi Julie cari assessment for learning apa, as learning apa, dia cari dalam buku ataupun dia benarkan buat answer, dia Google dalam tu. Tu dah siapa tak kan diri tu. Kemudian dia dapat Japang, dia pun pergi petang kawan-kawan dia komen, kawan dia respon. Tu maksudnya sebagai pembelajaran tu. Cikgu tak cerai. Bila masuk je ke dia nak ambil kelas, dia pun beri latihan sama ada kahut ke dalam bentuk digital, quizzes. Tu dah jadi off learning sebagai semati tau. Off learning tu untuk hari tu. Dia faham tak contoh gitu? Bila dia belajar sendiri, dia cari sesuatu sendiri, kemudian kawan yang Jepang dia berada pada as learning dia belajar cari sendiri dalam bahan dalam buku, dalam handset tadi dengan kertas edaran dia cari. Itu sebenarnya untuk sebagai pembelajaran dengar. Sudah Julie pun test dengan soalan, tak kira lah bertulis ke dalam quizzes ke, itu dah jadi off learning. Dia faham ke tak? Contoh boleh ke mang? Dia kena nampak tu, dan masa kita tanya mula-mula tu for learning. Bila budak dah start buat kerja dia cari, lepas tu kawan yang betang je komen je buat ni bang, tu learning work ke cat walk apa tu. Sampai-sampai tu. Tu dah jadi as learning lah, sebab budak tu belajar diri dah, dia komen apa kawan dia, cikgu dia cara. Macam sesal lokal cikgu lah, awal tu kita test sekali dengan cikgu, ambil salam latihan ni, itu dah dikira off learning tau. Tentang pembelajaran apa yang belajar dia, cikgu Julie pun test dia. Dia faham tak? Ada depan tanya lalu, faham tak? Ada tak sedih Okay. Boleh faham Jadi mungkin selepas ni cikgu dah boleh buat apa benda ni, buat apa? Perbezaan lah antara sumatif dan juga formatif. Kalau dalam buku panduan pelaksanaan PBD, cikgu boleh rujuk di murat 5, 6, 7 dan 8 pada bab 2 konsep PBD. Tapi saya rasa dengan contoh yang Haji Aziz beri tadi tu rasa dah jelas. Contohnya untuk saya ulang balik untuk for learning tu, bila ada soal jawab antara guru dan murid sama ada secara lisan ataupun bertulis, kemudian diikuti dengan AAL tu apabila murid membuat. Bila murid mula membuat, apabila guru memberi latihan-latihan kepada murid, itu lebih kepada pentaksiran rakan sebaya ataupun pentaksiran sebagai pembelajaran. Kemudian di akhir sekali, tapi apa yang berlaku sekarang ni dalam kelas kita, biasanya yang berlaku ialah AOL lah. Bila cikgu beri latihan di hujung, habis belaka dah belajar dari awal sampai akhir, minit yang ke-25 cikgu pun beri soalan. Soalan tu ambil dari dalam buku teks. Itu adalah AOL. Itu yang berlaku, itu saja yang berlaku kalau buat masa sekarang lah. Tapi di tahap 1, alhamdulillah kita dah nampak ada perubahan di situ, di mana proses PDPC berlaku dan pentaksiran AAL dan AFL tadi sentiasa berlaku, bukan saja untuk AOL. Jelas Okay, kita proceed. Jadi ni Haji ambil ke? Saya. Okay. Bagi saya. Kita terus tuan PBD? Terus ikut masa ke kita habiskan slot? Saya memang kena habis slot. Habislah, ada sikit je lagi. Ada sikit. Agak bersabar kira-kira. Apa orang kita tinggal kita? Okey, boleh. Kejap je ni. Tuan PBD ada?
Tu Timbalang, boleh terus Timbalang. Ke pasal dulu. Kau Boleh, insyaAllah boleh. ayat dia bawah ni. Saya rasa lebih baik kita proceed je lah Haji. Okey. Timbalang jaga Samsudin tak ada kok? Ada tak? Ada. Ke musyawarah dengan bawah. Timbalang tu sekolah. Ada tak? Ada kau? Berapa orang jadi ni? Nak cek. Saya memang tak nampak. Fairuz boleh tengok. Ada Ada. 19 orang. Ada. Saya ada. 19 orang ada. Boleh terus. Jadi cikgu kita teruskan lagi kaedah ni panggil kaedah pentadsiran ni. Dia banyak tadi tu strategi yang main peranan kuis apa-apa tu panggil aktiviti ataupun strategi. Kaedah 3 ni pada dulu je ni. Tak. Orang masuk mengajar tak ada lisan, tak ada bertulis, tak ada pemerhatian, memang ada sabar tau. Dulu ini dah selamanya memang kita pakai 3 ni lah. Tak sabar. Tak ada orang ni. Okey. Terus jadi. Lisan, bertulis, pemerhatian. Okey. Lisan ni aku memang mudah. Tahap pertamanya biasa-biasanya kita buat masa induksi ke tau. Cakap soal jawab dengan budak. Lisan. Kita tanya sebab nak tahu penguasaan budak secara segera. Termasuk matematik tanya. 2 kali 2, Pak, sama juga berapa? Contoh. Berapa Ajli? 2 kali 2, Pak, sama juga berapa? Tak relevan lah soalan tu Haji. Relevan, kemahiran mendengar masuk sini ni. 2 kali 2, Pak, sama juga berapa? Siapa boleh jawab? Kelas saya kemahiran mendengar lemah ni. 2 kali 2, Pak, sama juga berapa? 48 tau. 2 kali 2, Pak, sama juga 48 tu contoh. Macam lisan tu teh masuk kelas tanya. Tu contoh lisan tu. Tak ada jawab budak itu. Dia jawab, tak ada jawapan. Dia jawapan mana 48. Contoh. Dia kalau dalam SPM dulu, lisan ni sangat menakutkan kita semua. Semua lalu saya buat di PBD ni. Learning je yang SPM, lisan cikgu sekolah sendiri. Zaman kita dulu, orang luar mari pucat kasi muka. Menangis ada Juli. Pengalaman saya pergi buat bimbingan lisan PT3 di daerah Marang. Saya jumpa Jeli. Makah ke budak Jeli tinggi kot Jeli. Tetapi cikgu banyak cakap. Mungkin sebab saya mari dah arwah kata. Dengan ini, budak-budak duduk baris depan 4 orang nak makan. Dengan ini, Malaysia akan menjadi negara yang jawab orang 4 orang. Itu pelik kan. Kena sebuah sekolah lain-lain pula. Bawasan 20 lewat. Haji, apa yang saya beritahu tadi tidak relevan tu bermakna betul lah yang Haji sebut tadi tu. Jadi sekarang ni kita perlu ubah cara soalan kita. Kalau kita nak tanya 2 darab 2 berapa, agak apa benda ni macam terlalu kebar lah. Mungkin walaupun ianya pentadsiran lisan tapi 2 darab 2 48 dia. Dan kreatif tu kita nak supaya murid beri justifikasi. Pentadsiran lisan. Itulah tujuan PBD supaya murid kita boleh bercakap. Kita tak mahu murid kita jawab, tanya se jawab se. Sebab tadi walaupun lisan dia kemarin mendengar dia gabung jalin itu. Saya tak tanya 2 kali 2, saya tanya 2 kali 2, Pak. Sebenarnya sebab ada gabung jalin yang kemarin mendengar situ. Okey. Kemudian dia kata murid dengan guru biasa guru tanya undang mana dia? Jawab ada. Maksudnya cikgu sedang mentaksi budak ni. Sebenarnya aktiviti semua ni kita sedang taksi budak. Kadang-kadang murid tanya, cikgu jawab tau. Itu lebih bagus. Murid tanya tu. Ataupun dalam yang baru ni Jelia, dia memang budak digalakkan banyak bertanya. Dan kadang-kadang budak yang bertanya tu memang dia ada jawapan dah pada soalan dia. Dia tak tanya saja. Itu kata budak bertanya tu sebenarnya budak yang tak berang. Macam kita pergi dengar ceramah agama tau. Yang bertanya pada ustaz tu orang yang mendengar ceramah dan orang yang ada ilmu. Kalau orang yang ada ilmu ni payah nak tanya. Itu murid dengan murid. Sama ini masih buat aktiviti tau. Yang kita buat kumpulan kan dia cakap ke mana. Kawan dia soal jawab mana. Kita tergeni tak. Semua kita nilai. Masa-masa murid dengan cikgu. Nilai dah tinggal. Kalau dia kata
bodoh. Lu jawapan bodoh. Baru ada lihat. Kita tegur sebab nilai ada masa kita taksi tau. Mana baru imam tu belakang tau. Macam gitu. Kemudian dengan bahan ni yang paling doa ke lah, imam yang paling doa. Kalau tak ada kau murid dengan bahan ni, dia tidur tu. Dia tidur. Dengan cikgu pun dia tak ayang, murid tak cakap dengan bahan pun tak agak. Mana budak tu sedang tidur. Sebab tu yang paling doa sekali tu. Yang ketiga tu macam lisan. Kita laju sikit Haji Ya. Okey, ni tujuan. Mungkin okey dah boleh Kata kamera membaca okey. Lepas kau tengok je lah. Okey. Setiap ni memang ada dia punya huraian tapi kita pakai kita pergi secara ni semua aktiviti lisan, hafazan, membuat dia gini. Sebenarnya aktiviti ni untuk bertaksi. Katakan dia aklimasi saja. Budak hari tu memang kita mendengar dan bertutur budak baca saja. Dia baca saja, semua orang kelas tu dan cikgu tu baik mata. Tebik mata sebab sajak tu sedih, bukan sebab kelakor suka. Baca sajak pakai tebik mata kesukaan. Malah lihat tu TV satu gagal kan. Air mata keluar kerana berkesan bacaan sajak tu. Layak TV 5 TV 6 macam gitu tau. Fazal dia dalam subjek agama tak dia boleh ngapa. Mak aku terbaca Fatihah. Tak ti tu. Alham baik. Okey kita tu. Lewat. Okey. Okey, terus. Kita nak setengah lain sikit 2 minit Aktiviti bertulis ada tak? Tak apa, ni biasa dah. Okey. Ada lain sikit 2 minit 3 minit terakhir sebagai peringatan cikgu ni. Cikgu tahu lah kedah kan. Okey, sama ni habis. Okay, kita terus pada yang lain-lain lah. Okey, pertimbangan profesional Haji. Ni penting lagi. Sahabat-sahabat terdengar pertimbangan dia segini. Apa sahaja yang kita bincang tadi tu akhirnya berakhir dengan pertimbangan profesional cikgu tu. Walaupun macam mana ia beri sebelum ni, akhirnya keputusan muktamad duduk tangan cikgu. Apa yang dinilai sepanjang dia mengajar budak tu dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran, dari segi nilai, dia rasa budak ni dengan ilmu dia, dengan pengetahuan dia, dengan pengalaman dia, dan ikut murid apa yang murid hasilkan, apa murid aktifnya murid masa beraktiviti, masa petang dia guna bahasa baku dan sebagainya, dia buat kesimpulan budak ni layak terima. Contohnya gitu, waktu kat penting sekali kerjaannya. Dan cikgu tu mesti bertanggungjawab terhadap TP murid tu. Dia gini cikgu kan? Tahap 1 ni, budak dia tak ada TP tu dia seorang. Cikgu. Dia TP dia ikut subjek masing-masing. Bahasa Melayu TP 5, bahasa Inggeris TP 2 contoh, matematik TP 4. Dia tak ada Ayah Rosli ni keseluruhannya lah TP 4 ada. Itu untuk tahap 2. Tahap 1 dia ikut subjek masing-masing sahaja. Faham ke tak? Subjek masing-masing je cikgu Mak. Dia tak ada budak Aziz ni keseluruhannya TP 5. Aziz BN TP 5, Sengri bodoh kan TP 2, matematik dia apa sedikit TP 3 aja gitu. Ikut subjek masing-masing untuk PBD tahap 1. Yang tahap 2 kita Haji, mungkin saya boleh tambah sikit Haji. Mungkin saya boleh tambah sikit. Pertimbangan profesional di sini dia sangat relevan dengan accountability tadi. Ya. Jadi yang digariskan tu dari segi pengetahuan murid macam mana, pengalaman, input murid tu mesti semua tu adalah mesti ada evidence. Kemudian pertimbangan profesional ni juga daripada SP tadi. Daripada beberapa SP akan menghasilkan satu SK. Kau rujuk situ. Jadi daripada SP ke SK juga guru perlu membuat pertimbangan profesional. Ya, situ ada. Sebelum keseluruhan untuk subjek daripada awal. Daripada awal. Okey. Dia dah telus atau ikut etika, kemudian adil tau, kena adil. Semasa kata tidak boleh ada betul lain kawan ke saudara ke dan sebagainya. Macam tadi lah macam kita dah go through tadi. Kita proceed Haji? Integrity. Okey, kemudian yang premis yang keempat ialah isu dan penyelesaian.
Boleh kita tanya rakan-rakan apa isu-isu yang bermain di minda berkaitan dengan PBD ni? Boleh saya mulakan? Nak bagi maklum balas sikit, Puan? Sila. Boleh. Gini. Boleh. Boleh tak kalau kita reverse slide depan tadi? Depan sekali, slide 2, slide 3. Boleh reverse tak sekejap? Awal tadi. Slide nombor 3 saya ingat. Kok ada Dr. Habibah? Okey. Bersama-sama melangkah lebih jauh. Yang ni. Okay. Kalau kita tengok yang ini, okey, kita mengambil maklum bahawa perkara yang ketiga tu adalah program strategik kementerian. Program strategik kementerian dan yang dibulatkan tu adalah pentaksiran. Jadi kalau kira dia ada 4 dah situ. DTP. Dalam prestasi ada. DTP dalam prestasi dalam DTP lah. Ada DTP ya. DTP tu PKPPD dalam prestasi. Ada. Kemudian transformasi sekolah. Kemudian pendidikan digital yang kita buat sekarang ni, pendidikan digital ni, e-meeting ni. Dan pentaksiran. Jadi tengok sini, ini adalah program strategik. Okey. Jadi kita mengambil maklum macam hari ni lah katakanlah. Saya katakanlah sebagai pegawai di PPD. Sebab saya sebagai pegawai di PPD dan di PPD saya adalah memainkan peranan dari sudut support system. Maknanya bukan saya lah, orang lain sekalipun. Maknanya bagaimana saya, katakanlah kalau kita tengok macam hari ni kita bincang pasal PPD. Kalau kita skalakan lah, dari segi saya lah, skalakan 1 hingga 10, mungkin okey, tadilah pada tuan penceramah 2 orang, mungkin Haji Aziz dengan Cikgu Juli duduk di level 9. Saya ni duduk di level 3. Saya duduk di level 3, jadi bagaimana saya boleh membantu diri saya nak turun ke sekolah, sama ada turun secara bersemuka ataupun online, untuk memberi kesan kepada bimbingan saya. Jadi kalau boleh, macam apakah perkara-perkara asas yang katakanlah kalau ada saya ada pengetahuan dan kemahiran tentang PBD ni memadai untuk saya membantu sekolah-sekolah. Sebab apa? Sebab kita semua adalah pegawai perhubungan. Kita semua adalah pegawai yang membimbing sekolah. Jadi apakah kriteria dalam PPD ni secara umumnya kita kira minimum pengetahuan yang boleh bantu saya untuk bimbing sekolah. Sebab nak bimbing macam Haji Aziz kan level 9, saya masih level 3. Jadi macam mana nak buat? Sebenarnya benda-benda penting. Banyak juga yang tadi. Okey. Tu. Saya jawab. Cik jawab dulu. Yang pertama, terima kasih orang yang tanya. Saya suka boleh bertanya, ada respon ni. Yang pertama, sebelum saya pergi, apakah perkara yang perlu dikuasai sekurang-kurangnya untuk turun ke sekolah, ialah kena banyakkan bertanya. Saya nak mari hari ni pun, saya tanya beberapa orang semalam, dan saya memang rujuk lah Puan Major GPN Cik Zamri tu. Dan beberapa orang saya isi daerah lain, mana-mana tempat yang rasa keliru. Saya kata, aku rasa sekit, guru sandarang, guru ganti kena buat ada PBD. Contoh. Kita akan memikir sebelum itu. Sebab kemungkinan kita pergi sekolah, aku saya tanya, ini ada guru ganti, kena buat ada gaji. Kata guru kepala. Saya nanya orang luar. Dia kata, kena buat. Dan bimbingan daripada orang atas. Gitu. Sepanjang dia ngajar, dia kena buat kot masa dia ngajar. Tapi dia kena beri pemahaman dia. Satu ya. Lepas tu, berbalik pada apa yang perlu dikuasai cara lain. Saya rasa yang pertama, tadilah saya kasarnya budak perlu dah tahu sebab apa buat gini-gini, ada kuasa dia. Dia tak mahu. Yang pertama, kaedah 3 dah, tulisan pematian. Kita kena jelas tu 3 tu. Dia biasa dia mari serentak ni, paling-paling kan 2 tak ada yang 1 je tau. Dia nak baca, memang lepas baca dah, masa baca tu, dia sebut balik bacaan dia tu, dia akan jadi mendengar betul-betul pula tau. Saya kaedah. Yang kedua saya tagiak 5 dia dan lain-lain. Waktu tu kena tahu. Jangan kita ada 5 menapa, dah ingat menapa ada 5 dah lah aku. Tahu kuis, tahu projek mudah. Lagi bercerita dah, main peranan kita tahu tu. Jadi apa orang mangak. Jangan kata nak jago-jago dah awak tahu. Menapa keadaan orang petasir. Dia pun kau pelih ada 5 Aziz khabar aku dah ingat. Jadi keadaan. Kemudian
kena tahu SKSP tu tau. Kita, bukan kata nak tahu semua subjek, kenapa tu SK, kenapa tu SP, SP kenapa tu SPI, tanda tahap pensiran tu. Kalau tanya kita boleh tahu secara umum tentang benda tu. Tau. Kemudian kena tahu tahap tadi tu. Jangan kita tak tahu lagi 186 tu Cak Ibrahim hanya dia tahu dah faham boleh buat tu tau. Waktu kita tahu secara umum, kemudian ikut subjek tu cikgu akan rujuk DSKP lah. Tau. Kemudian tipis dah. Kemudian kita tahu cara kalau orang tanya Ning, instrumen nak masuk Makkah je. Saya nak kapal lepas ni sebenarnya. Nak masuk Makkah ke mana? Tu memang kita entah lepas dah. Bila orang jabat mari tanya. Tanya ni nak masuk ke Makkah gitu. Jadi saya rasa saya tengah lepas ni sebagai slot terakhir sebelum Juli tambah soalan Ibrahim. Boleh ke ni? Ya. Okey. Okey, bagi saya untuk menjawab soalan Cik Ibrahim tadi, pegawai-pegawai kita bila turun ke sekolah, kita kena ada ataupun kita kena bawa sekali bersama-sama dengan kita ialah slide okey ya, iaitu buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Saya rasa inilah yang paling minima. Ya, sebab kami pun bila turun ke sekolah kita bawa 4 benda. 1 surat, 1 buku, kemudian ada lagi soal jawab berkenaan dengan PBD dan juga DSKP. Dan perkara ini kita boleh muat turun melalui URL yang disertakan di sini. Saya rasa ini yang paling minima yang kita boleh buat lah. Di samping yang lain, sebab rasanya yang tadi tu agak klinikal untuk kita sebagai pegawai penghubungan sekolah kalau bukan daripada sektor pembelajaran. Ya. Ada lagi ke? Sikit je sebelum tu. Jaga deh. Malam tanya. Soalan. Dah. Sebagai slot terakhir je lah. 5 minit bagi saya. Boleh je? Ya. Berkait dengan tak ada dalam slide kita ni, iaitu nak buat pelaporan dalam yang disediakan oleh tu, template yang disediakan oleh kementerian tu. Pertama, cara kasar kita nak tahu gini. Guru kelas kena masuk semua nama murid ambil daripada APDN tau. Macam biasa lah. Kemudian ia akan letak pada setempat dia pada kita panggil ni komputer desktop. Kemudian guru subjek tugas dia masuk Makkah dan memberikan komen. Ini masa pelaporan 6 bulan sekali ni 2 kali setahun tau. Pelaporan tak perekodan sama. TP budak yang dia puas dia buat perbincangan semua dia tahu. Dia kata guru kelas wajib buat ulasan macam sama dulu dalam buku rekod kemajuan tau. Setiap murid bawah tu wajib, tak boleh tinggal. Guru subjek dia kata dalam template jika perlu, tapi sekarang ni macam kementerian suruh macam nak wajib, sebab kadang-kadang cikgu agama tulis komen, cikgu BN tak tulis. Jadi bapa tu warna gini, hak ni ada komen, tak ada. Tu. Jadi nak comel ketika buat cikgu, molek tulis cikgu tau. Bak nak dua puisi ada dah kan. 2 kali setahun je cikgu tulis lah. Dan komen cikgu dengan molek komen tu bukan apa akademik, sebab akademik boleh masuk je TP4 je keluar lah dia keterangan dia. Sama kalau 10 orang TP4 keterangan sama je. TP3 sama keterangan dia. Ya dia dah. Cikgu kelas, cikgu subjek kena komen sikap nilai budak tu. Ya, katakan dia mesti positif, jangan kata budak ni malah. Perlu lebih gigih berusaha. Apa selalu ponteng, moga rajin mai sekolah, jangan kata budak ni selalu ponteng sebab tu dapat TP1 tak boleh. Dia kena positif. Kemudian ingatkan guru kelas juga wajib masuk nama samaran budak tu. Nama samaran comel lah. Jangan rupak bong ke pasal batu pocong ke. Boleh. Asyara ambil asyik saja. Bidah tu dah ambil bidah saja. Aja seli. Li jatuh. Jangan ambil pok bong, pok ceng tu je.
Sebab pada boy keluar keterangan tak ada nama depan, nama kosong je. Kosong menguasai kamera ni. Tidak ada nama samaran tadi. Faham ke tak? Yang ulang sekali. Saya rasa yang Cikgu Aziz sebut tu, kita bila kita tengok ada dalam bila kita muat turun buku tu, dia dah ada dalam buku tersebut. Dalam buku tersebut ada di halaman yang ke berapa saya tak berapa ingat. Dan dia memang auto aku. Sekali tu isi, dia akan pergi baca kat mana. Sekali isi je. Dia akan pergi keseluruhan dia akan tubik, waktu ulah tadi. Pada subjek dia akan ulah tadi. Kita cikgu kelas, cikgu subjek tu kena buat sekali saja ulasan pada murid, tapi dia akan pergi auto kepada beberapa sheet. Tu. Dia buat sekali je. Bila ambil rumusan budak ada. Bila ambil ikut subjek ada. Rumusan cikgu ada. Sebab tu dia kata moleknya cikgu buat juga ulasan guru subjek. Dia ada aku dah. Lepas tu boleh dah nak buat periksa. Boleh nak buat periksa. Boleh. Tetapi bukan setara. Itu waktu kelas kita. Kelas kita je. Sebab kita rasa tak perhati nak nilai ikut bertulis aku nak buat mulakan. Boleh sebagai panduan kata pentafsiran bertulis. Tak, waktu tak perhati. Tapi bukannya esok kita ada peperiksaan, bukan gitu. Kita akan buat test esok, bukan kita saja. Mana bukan sekolah akan buat periksa, tak boleh. Saya rasa ikut je Liao. Okey. Dengan saya, maaf. Jadi dari saya pula, saya rasa tak ada benda dah sebab rasanya apa benda ni penerangan kami pun rasanya dah menyeluruh. Cuma tinggal lagi untuk pentaksiran tadi, jenis-jenis pentaksiran tu kalau ada lagi rakan-rakan yang masih keliru, bolehlah bertanya pada kami ataupun boleh tengok pada buku rujukan di muka surat 5678 lah seperti mana yang saya beritahu tadi. Ya. Kemudian untuk PBD ni kita perlu pastikanlah yang cikgu memang merancang pentaksiran dengan agak teliti dan menepati untuk semua murid dalam kelas mereka. Ya, tidak ada lagi istilah one size fits all sebab dalam kelas kita sekarang ada pelbagai aras keupayaan murid. Okey. Dan